Salam sejahtera. Ini satu amaran keras, peringatan keras kepada Khairi Jamaluddin. Kata laporan ini, biadab gelar Perdana Menteri sebagai rakan Subahat Zionis Israel. Menggelar Perdana Menteri sebagai rakan Subahat Zionis Israel dalam jenayah genosid adalah melampau dan biadab. Tegas setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munin. Menurutnya, kerajaan perpaduan tidak pernah mempertahan mana-mana pihak yang bersekongkol dengan rejim yang sedang melakukan keganasan di Palestin. Pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan dalam isu keganasan Israel terhadap rakyat Palestin adalah jelas dan kita adalah yang paling lantang dalam mempertahan serta membela nasib rakyat di Palestin, katanya lagi. Muhammad Kamil berkata demikian bagi menjawab kenyataan bekas Menteri Kabinet Khairi Jamaluddin yang mendakwa penglibatan BlackRock, sebuah firma yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel, memiliki pegangan dalam Malaysia Airports Holding Berhad. Menurutnya, Khairi boleh mengkritik tetapi pada masa sama beliau harus lebih bertanggungjawab, tidak hipokrit dan tidak terbawa-bawa dengan emosi dalam mengeluarkan kenyataan. Jelasnya, MAHB melalui Khazanah sudah memberi penjelasan, yaitu rundingan telah diadakan dengan pihak GIP, yaitu sebuah konsortium yang mengumumkan tawaran bagi mengambil alih MAHB pada 15 Mei lepas. BlackRock hanya muncul pada tahun ini apabila berhasrat mengambil alih pegangan saham GIP. Dalam hal ini, Khazanah maupun KWSP tidak pernah berunding dengan mana-mana wakil daripada BlackRock. Khazanah dan KWSP tidak menjual MAHB kepada entiti asing. Sebaliknya terus meningkatkan pegangan sahamnya sehingga 70%. Malah, aset strategik ini juga akan terus dimiliki negara melalui golden share oleh kerajaan Malaysia, jelasnya. JP adalah pelabur infrastruktur terkemuka yang menguruskan aset bernilai 112 bilion US dollar bagi pihak pelaburnya yang merangkumi kira-kira 500 institusi pelaburan di seluruh dunia. Ia juga memiliki kepakaran dalam pelaburan, pengurusan dan pengoperasian antara perniagaan infrastruktur terbesar serta paling rumit di dunia, termasuk beberapa lapangan terbang. Saudara-saudara sekalian, tindakan menggelar Perdana Menteri sebagai rakan Subahat Zionis Israel itu memang biadab. Kita sudah menyaksikan bahawa betapa keras dan lantangnya Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan isu Palestin. Kalau anda masih ingat, betapa beraninya Anwar Ibrahim bercakap tentang isu Palestin di semua mesyuarat-mesyuarat dan persidangan-persidangan yang telah dihadirinya. Yang paling mengejutkan kita keberanian Anwar Ibrahim bercakap dan membahas tentang isu Palestin di hadapan kuasa-kuasa besar dunia, antaranya seperti Rusia, Jerman, Turki, dan banyak lagi. Bahkan Anwar Ibrahim sendiri telah pun berjumpa dengan beberapa pemimpin besar dalam Hamas. Ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim berjuang habis-habisan untuk Palestin. Tapi tak tahulah kenapa masih ada walaun yang menganggap begitu. Dan ada pula yang cuba mengatakan Perdana Menteri sebagai rakan Subahat Zionis Israel. Terpulanglah pada anda menilainya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe bawah. Salam sejahtera. Khairi Jamaluddin yang sudah tidak ada kerusi parlimen, tidak ada kerusi Dewan Undangan Negeri, cuma ada kerusi podcast saja bersama Sahrir Hamdan, kini bising pula mengecam Anwar Ibrahim. Apabila beliau bercakap tentang BlackRock, rupa-rupanya ini perkara yang kita semua tidak tahu. Didedahkan oleh setiausaha politik Perdana Menteri. Dengar betul-betul penerangan ini kerana ia mengandungi maklumat yang tak pernah anda tahu, mengejutkan anda semua berkaitan Khairi Jamaluddin sewaktu beliau pernah menjadi menteri.
Kata Setiausaha Politik Perdana Menteri, ikut Formula KJ, Malaysia perlu putus hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Kalau Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat, sebagai seorang ahli ekonomi, itu satu perkara yang paling bodoh sekali. Kenapa? Kerana kepentingan ekonomi pelbagai negara besar di dunia ini tidak dapat dinafikan banyak dipengaruhi oleh ekonomi Amerika Syarikat, bahkan perdagangan sama dengan Amerika Syarikat. Saya tak dapat bayangkan bagaimana Malaysia kalau tidak ada hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Sangat sukar, sangat sukar. Itu sebabnya kalau menurut laporan media ini, Setiausaha Politik Anwar Ibrahim kata, kalau ikut formula KJ, Malaysia perlu putus hubungan diplomatik dengan AS. Ini satu perkara yang amat mendukacitakan. Setiausaha Politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munin menyindir bekas Menteri Kabinet Khairi Jamaluddin sebagai dangkal, susulan kenyataan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim boleh disifatkan menyokong genosid Israel di Palestin. Sekiranya membenarkan syarikat pelaburan berpengkalan Amerika Syarikat BlackRock mengambil atau membeli saham Malaysia Airlines Holding Berhad. Sebagai mantan Menteri Kabinet, Khairi seharusnya lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam mengeluarkan kenyataan dan tidak terbawa-bawa dengan emosi. Kalau ikut formula atau sifir mudah Khairi, lebih baik kita putuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Apakah beliau lupa bahawa Amerika adalah pihak paling lantang mendukung Zionis Israel sehingga menafikan Palestin daripada menjadi anggota penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB? Tidakkah mengekalkan hubungan dagang dengan Amerika Syarikat dianggap sebagai bersekongkol dengan pembantaian rakyat di Palestin? Sebab itu logik beliau itu sangat dangkal katanya kepada Malaysia kini. Terdahulu KJ menekankan bahawa kerajaan tidak boleh membenarkan BlackRock yang dimiliki Larry Fink, seorang penyokong Zionis, membeli saham MAHB. Katanya, keputusan sedemikian akan dilihat bahawa kerajaan bersubahat dengan genosid Israel terhadap warga Palestin. Namun, Kamil yang juga timbalan Ketua Pemuda PKR mendakwa bahawa Khairi menyembunyikan fakta bahawa BlackRock sudah bertapak di Malaysia sejak tahun 1990-an. Dia turut bertanya, Khairi apakah masih terperangkap dalam naratif 7 Oktober 2023 yang dimainkan negara-negara barat dengan merujuk sentimen dan emosi semata-mata, tanpa melihat fakta keseluruhannya. Apakah Khairi juga pura-pura tidak tahu bahawa BlackRock telah berada dalam pasaran bursa negara sejak tahun 1990 dan kini merupakan pemegang saham kedua terbesar di bursa Malaysia? Dan adakah pengasas BlackRock, Larry, hanya menjadi Zionis pasca 7 Oktober dan sebelumnya beliau adalah seorang Wahabi? Soal beliau. Dia turut mendakwa Khairi pernah dilantik sebagai pengarah dalam CGS Security yang menurutnya sebahagian saham syarikat induknya juga dimiliki oleh BlackRock. Hipokrasi jenis apakah yang cuba ditonjolkan oleh Khairi? Soalnya. Mengulas lanjut, Kamil mempertahankan bahawa kerajaan tidak pernah mempertahankan mana-mana pihak yang bersekongkol dengan rejim Zionis Israel. Pendirian Perdana Menteri dan kerajaan dalam isu keganasan Israel terhadap rakyat Palestin adalah jelas, dan kita adalah yang paling lantang dalam mempertahankan dan membela nasib rakyat di Palestin. Justru menggelar Perdana Menteri sebagai rakan subahat Zionis Israel dalam jenayah genosid adalah melampau dan biadab, katanya. Sebelum ini, sebuah konsortium yang terdiri daripada anak syarikat Khazanah Nasional, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, pihak berkuasa pelaburan Abu Dhabi dan Global Infrastructure Partners GIP telah mengumumkan tawaran untuk membeli saham MAHB dan menjadikannya sebagai syarikat swasta.
Khazanah dan KWSP mempertahankan pengambil alihan tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing lapangan terbang Malaysia. Pengarah urusan Khazanah Amirul Faisal Wan Zahir bagaimanapun menegaskan bahawa BlackRock masih belum memperoleh GIP. Ini walaupun BlackRock mengumumkan pada Januari bahawa ia memperoleh sepenuhnya GIP dan dijangka memuktamadkan perjanjian itu menjelang suku ketiga tahun ini, iaitu antara Julai dan September. Pihak yang dirunding oleh Khazanah ialah GIP. BlackRock hanya muncul pada tahun ini apabila berhasrat mengambil alih pegangan saham GIP. Dalam hal ini, Khazanah maupun KWSP tidak pernah berunding dengan mana-mana wakil daripada BlackRock katanya. Katanya lagi, Khazanah dan KWSP tidak menjual MHB kepada entiti asing. Sebaliknya terus meningkatkan pegangan sahamnya sehingga 70%. Malah, aset strategik ini juga akan terus dimiliki negara melalui Golden Share oleh Kerajaan Malaysia. Apa pendapat anda tentang isu ini? Bagaimana KJ? Ada beberapa komen daripada ruangan komen. Kata KJ, apalah yang dia tahu, no longer relevant to Malaysia politik, kata Ping Merlin. Griket pula kata, jikalau macam tu terus boikot Amerika lagi senang. Potong semua internet yang disambung ke Amerika. Biar Malaysia bangunkan jaluran internet sendiri. Kapal terbang ciptaan Amerika pun tak boleh naik pi haji dah, kata beliau. Cuba minta Rusia ke, China ke, cepat-cepat cipta kapal terbang mereka dan jual kepada Malaysia. Satu kaki kata boikot, tapi satu kaki lagi dok guna semua kemudahan ciptaan. Kafir Amerika, malu tak? Kata Greycat. Red Parrot kata, KJ jangan lupa boikot Boeing, Google, Waze, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Microsoft. Mr. Sakau kata, di dalam kerajaan dulu apa dia buat? Apa KJ buat? Tiba dah jadi walaun pula, sebab itu aku memang tak minat Khairi Jamaluddin, kata beliau. Purple Mouse kata, KJ ni dah sama taraf dengan Isham Jalil, Cikgu Cikgu Badrul, Papa Gomo dan macam-macam lagi lah yang dia tulis ni. Kaki kelentong, kata Purple Mouse. Blake Hawk kata, orang ada ijazah dari Oxford pun bila dah tak pegang kuasa terus jadi tak pintar. Berdekad-dekad Malaysia berdagang dengan Amerika Syarikat dan isu Palestin memang sudah berakar umbi. Dan telah diketahui Amerika dan Britain adalah pelindung negara haram Yahudi. Tetapi kenapa baru sekarang tiba-tiba yang bijak pandai kurang pandai setelah Malaysia membina hubungan dagang dengan Amerika begitu lama? Mereka yang tujuk pandai tak pernah fikir risiko atau ekonomi Malaysia jika pemimpin negara mengambil tindakan drastik membatasi perdagangan dengan syarikat-syarikat yang ada hubungan dengan Amerika. Mereka tidak memikirkan kesan tindak balas negara Amerika Syarikat ke atas syarikat Malaysia di Amerika, termasuk ekspor Malaysia ke negara berkenaan. Tak ada faedah dengar ulasan KJ. Sembang kosong saja, bukan dia pakar dalam semua hal, kata Kawak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.